Okey. Saya lupa. Okey, boleh dengar suara tak? Adakah anda boleh dengar suara saya dengan clear? Boleh dengar tak suara dengan clear? Tak dengar eh? Dengar tak? Hello. Sekarang dengar tak dengar? Sekarang dengar? Okey, clear. Okey dah. Saya lupa nak on. Live tapi tak on. Aduh. So, apa khabar anda semua? Oh, nampak cat kat belakang eh. Saya sekarang berada dekat kawasan pembinaan, construction, rumah. Jadi, belakang ni bersepah-sepah sikit lah. Datang tengok kawasan nak buat rumah ni. Jadi ni tingkat 2. Tingkat 2, kalau anda tengok ni pun bersepah-sepah ni. Bersepah-sepah ni kat belakang ni. Tengah buat kerja lah. Okay, hari ni hari Sabtu, jadi diorang tak kerja hari ni. So bolehlah saya berjalan-jalan melihat suasana kan. Rumah kat dalam ni. Sikit lagi nak siap. InsyaAllah hopefully by before raya ni boleh siap lah. InsyaAllah. Okay, so hari ni kita akan berbicara lagi soal tentang macam mana anda nak naikkan jualan ketika bulan puasa. Right? Kita nak naikkan jualan ketika bulan puasa. Kita nak supaya bulan puasa kita ni, tahun ni, dia lebih baik pada tahun-tahun lepas. Dan kita kena faham satu perkara. Tahun ni punya bulan puasa, dia berbeza sedikit. Kalau sebelum ni COVID, kita tak boleh balik raya. Tahun lepas, kita memang berlumba-lumba nak balik raya. Dan pada ketika itu juga, duit ada. Tahun ni berbeza sedikit, sebab duit tak banyak. Dalam market, duit tak banyak. Betul tak? Dalam market, duit tak berapa nak banyak. Alright? So, orang akan lebih berkira-kira untuk membelanjakan duit. Nak beli dengan siapa. Dia bukan isu tak beli. Dia bukan isu saya tak nak raya tahun ni sebab saya tak ada duit. Tak. Orang masih nak raya. Cuma isunya adalah mereka nak beli dengan siapa. Kalau tak beli dengan kita, beli dengan siapa? Mesti beli dengan orang lain. Betul tak? Gucci Papi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuba komen kat bawah. Anda buat bisnes apa waktu raya? What kind of business yang anda nak buat waktu hari raya? Cuba komen kat bawah sikit. Sambil saya berdiri, menghirup udara segar hari ni. Okay. Kalau anda tengok ni, nak tengok macam mana saya nak pusing ni. How to change, enhance. Kalau anda tengok, ni pemandangan pemandangan ni diorang dah baru bersihkan ni. Kalau tak ni memang penuh dengan hutan. Memang syok. Memang syok kawasan ni. Okay. InsyaAllah. Jadi macam mana saya nak flip balik kamera? Okay. Dah. Okay. Jual Maruku Alaf Baru. Bagus. Maruku Alaf Baru. Bisnes jual biskut raya. Bagus. Wana Ahmad. Kurma. Al-Kurma. Bagus. Kurma. Lagi apa lagi bisnes yang anda buat? Tudung, bagus. Jual toys market raya macam mana? Bagus, okay. No problem. As long as you tahu di mana orang berkumpul, di situ orang akan beli toys. Kalau you beli online, you jual online a bit like orang akan utamakan benda lain selain daripada beli toys. Tetapi kalau anda tahu di mana orang berkumpul ketika hari raya, that's it. You boleh jual toys. Senang saja, insyaAllah. Jual ubat kuat. Ubat kuat. Masa musim raya atau tak raya, orang keep on akan cari ubat kuat. Jangan risau. Okay. Right. So, anda tulis soalan dekat bawah. Saya akan jawab soalan-soalan anda, insyaAllah. Right. Tulis soalan-soalan di bawah. Saya akan jawab. Bantu anda untuk letupkan jualan anda ketika bulan puasa dan raya tahun ni. InsyaAllah. Okay. Right. Printing banner, Matman. Saya dah bagi tahu jawapan hari tu. Nak printing banner is very simple. Waktu bulan puasa, dapatkan sebanyak mungkin orang yang nak berniaga ketika bulan puasa. Right? Make sure mereka buat banner dengan kita. Dan kalau dia kata, ni tambahan sikit. Kalau dia kata okay untuk letakkan kita punya brand dekat dia punya banner, kita boleh bagi offer pengurangan harga. Jadi brand kita ada dekat mana-mana saja. Asalkan orang ada banner meniaga ketika bulan puasa, ada banner kita. Okay? Alright?
Koktail buah. Handsome boy Rasanya buta ni orang kata handsome boy ni. Cik buta macam apa? Right. Waalaikumsalam. Belinjo Gold HQ. Adakah bagus jadi pelukis kartun? Adakah cinematographer? Okay, very good question. Bagus ke tak kita jadi pelukis kartun? Jawapannya berada di tangan kita. Kalau kita rasa kita pelukis kartun biasa-biasa, maka kita akan jadi biasa-biasa. Tapi kalau kita kata, saya nak jadi pelukis kartun luar biasa, right, dikenali seluruh dunia, insya-Allah kita akan jadi pelukis kartun itu. Saya ambil contoh very simple. Saya membesar dengan Dragon Ball. Saya membesar dengan Dragon Quest, Mutiara Naga dengan Misteri Naga. Saya juga membesar dengan Pedang Setiawan dan sebagainya. Dan sekarang, walaupun dah tua, right, dah tua lah sekarang ni ke pun? Tak adalah tua sangat, tapi Alhamdulillah. Dan sekarang pun, kalau tengok dekat Netflix, ada Naruto, ada One Piece, semua itu memerlukan kartunis, pelukis kartun. Soalnya adalah, kalau kita melukis kartun, just for the sake untuk kartun-kartun biasa, maka karya kita ni tidak boleh menghasilkan keuntungan yang luar biasa. So what you should do adalah, you need to be cartoonist yang produce konten-konten yang luar biasa. Produce kartun-kartun yang bertaraf antarabangsa. InsyaAllah, you can grow big. InsyaAllah. As long as you boleh produce kartun itu. Yang bagus. Dia simple macam ni lah. Kalau kita lukis kartun, kartun tu tidak ada any values. So macam mana kita nak masukkan value dalam kartun tu? Kita kena masukkan elemen emosi dalam lukisan kartun kita. Ni kepada sahabat kita ni, cinematographer. Saya tak tahu nama apa, saya doakan anda, tuan atau cik puan, pergi ke next level insyaAllah. So, kalau kita tengok cerita kartun, Dragon Ball, Dragon Quest, Naruto contoh, atau One Piece, semua tu ada elemen emosi dalam kartun dia. So what you should do, masukkan elemen emosi dalam kartun kita tu. Dia bukan sekadar kartun. You need to put emotion dalam your cartoon. That's it. InsyaAllah, your cartoon will boom. Right? Saya pun nak beli. Saya pun suka baca komik dan saya juga suka tengok kartun. Kalau saya ada masa lapang dan saya nak release tension, right? A part of kita buat kita punya ibadah, saya juga ada hobi saya. Tengok kartun, tengok apa contoh Naruto kan. That's my hobby. Kalau zaman dulu Dragon Ball tu, saya tak tahulah anda kan. Kalau saya Dragon Ball tu, saya akan duduk bersila depan kedai, tunggu tokek kedai tu pergi beli Dragon Ball dekat Kota Baru, bawa balik Pasir Putih, saya tunggu depan kedai. So saya adalah orang yang pertama memiliki Dragon Ball tu. Macam mana nak handle customer yang suka tawar harga banyak sangat? Okey, ni soalan yang sangat bagus. Semua orang sila dengar jawapan, insya-Allah. Pertama sekali, you need to letakkan satu target, satu mindset, right? Anda kena ada mindset ni, this mindset. Pertama sekali, yang salah itu bukan customer, yang salah itu kita. Dengar betul-betul yang saya beritahu ni. Kita kena ada satu mindset, yang salah itu bukan customer, yang salah itu kita. Apabila jualan kita turun, bukan salah customer, salah kita. Kalau customer tawar banyak, bukan salah customer, salah kita. Sebab apa salah kita? Sebab kita membuka ruang untuk customer tersebut tawar-menawar harga yang tak masuk akal kadang-kadang. Saya ambil contoh very simple. Tengok saya beritahu. Dengar betul-betul. Sebab tu benda-benda macam ni, anda kena belajar insya-Allah 25, 26, minggu depan, minggu depan, 25, 26 ni dekat Shah Alam, kita akan berkampung 2 hari bersama Sofa dah 5,000 orang register untuk hadir ke training seminar namanya Evolusi, Rahsia Jemput Rezeki dan Kekayaan, edisi Grow Business ketika musim puasa dan raya. Alright? Saya akan sentuh lebih banyak. Anda duduk 2 hari dalam dewan, insya-Allah you will learn a lot. Alright? Dengar betul-betul yang saya bagi tahu.
silap bukan customer silap kita. Contohnya, anda deal dengan customer yang salah. Customer tu pula jenis yang cheapskate, mindset murah-murah ni. Jadi dia datang, kerja dia nak nego je dengan kita. Soalan, kalau customer yang ada duit masuk dalam kedai butik-butik LV, Gucci, Prada, adakah mereka akan ada tawar-menawar dengan orang butik tersebut? Ada ke tak tawar-menawar? Tak ada kan? Diorang takkan buat tawar-menawar. Sebab apa? Mereka tahu standard mereka. Mereka pergi ke kedai tu, mereka nak beli barang yang memang berkualiti tinggi. Dan bila beli barang berkualiti tinggi, there's no such thing as tawar-menawar. Betul ke tak betul? Berapa orang setuju dengan saya? Say I. Say I. Macam dalam training pula dah kan? Okay? Betul ke tak betul? So bukan salah customer, salah kita pilih dia. Saya ambil contoh. Macam mana kita nak customer yang premium? Maksudnya otak dia bukan jenis yang tawar-menawar. Masuk kedai kita ataupun masuk ke online tawar-menawar dengan kita atau message kita tawar-menawar dengan kita dekat online. Saya ambil contoh. Kalau anda masuk kedai yang nampak selekeh, minta maaf layak dia. Kedai tu nampak selekeh, nampak tak berapa proper, nampak kampung punya style. Orang yang masuk orang macam mana? Cuba teka. Orang yang masuk orang yang macam mana? Mesti orang biasa-biasa punya. Yang ada mindset kecil. Mindset biasa-biasa, dia akan masuk kedai macam ni. Sebab orang yang Wan Harizmi, Assalamualaikum, minta maaf. Hari tu datang office, saya tak ada kat office. Ada duduk Kelantan. Okay? Like-minded. So, contoh, saya ambil contoh anda. Anda tengok kedai Gucci, LV, Prada. Alah, jangan cerita Gucci, LV, Prada. Cerita baju contoh Ralph Lauren ke punya butik. Kan? Kita nak masuk, orang yang biasa-biasa, nak masuk pun dia takut. Sebab dia tahu harga dia memang lain macam. Baju satu kemeja, boleh beli 7 helai kemeja Rakyat Marhain. 14 helai. Satu kemeja contoh Ralph Lauren, RM700. Kemeja biasa. Jadi orang ni pun tak berani nak masuk. So you dengan your appearance, your branding akan tapis siap-siap orang yang suka untuk nego ni. Boleh faham? Sebab tu branding is very important. The way you dress, the way you present your social media, right? Akan attract orang-orang yang macam ni. Orang Kelantan. Saya orang Kelantan. Zai Ibrahim. Orang Kelantan. Ni duduk kat Kelantan ni. Ada dekat Pasir Putih ni. Hamba duduk Pasir Putih ni. Esok nak pergi Kuala Lumpur. InsyaAllah. Esok nak pergi Kuala Lumpur. Flight pagi esok. InsyaAllah. Jadi, bila kedai kita tu biasa-biasa atau online kita punya shop tu, gambar pun tak menarik. Saya ambil contoh. Very simple. Ada seorang saya punya student. Datang ke training. Masa tu ada satu training amazing founder. Kita buat training dekat Cyberjaya. Bulan 1. Kita buat training tu bulan 1. Dia datang, saya tanya, okay, what is your problem? Saya open to question. Dia kata, the problem dengan saya punya bisnes adalah, dia buat bisnes, dia jual barang-barang mahal tuan dan puan. Dia jual barang-barang mahal. Dia jual kerusi yang mahal-mahal. Alright, kerusi-kerusi yang so called harga dia premium. Tapi bila orang PM dia, orang tanya dia satu soalan. Dia kata, awak ni scammer ke? Awak nak scam saya ke? Jual barang-barang mahal macam ni. Saya pun macam, dah kenapa awak jual barang premium, orang message awak tanya awak scam orang ke? Lepas tu what happen, saya pun study dia punya IG. Instagram dia, saya sendiri pun terpacul kepala otak saya kata apa? Bapak ni memang scam lah ni. Sebab apa? Sebab gambar yang digunakan untuk present dia punya produk, kabur, macam ambil dekat Google, tak sharp, right? Macam tak berapa nak premium. Dia jual harga premium, mahal, tapi tak nampak premium tu di dalam IG dia. So what happen? Orang beli tak? Orang tak beli, malah orang cabut. Kalau dia message, dia bagi gambar yang low quality, orang cabut. Betul tak betul? Orang cabut. So what happen? Saya bagi tahu kepada beliau, perbaiki dari sudut kualiti gambar. Ambil gambar, invest lah sikit untuk kamera yang baik, yang bagus, yang cantik.
Alright, ambil tu high quality picture. Baru orang akan kata kita ni bagus. Bisnes kita bagus. Betul ke tak betul? Pulus. Nak buat sesuatu buat sungguh-sungguh. Tak nak buat tak payah buat. Betul? Thank you so much guys yang sedang live dengan saya. Keep on comment. Boleh tak klik like banyak-banyak? Boleh tak? Klik like, bagi like banyak-banyak sikit. Alright? InsyaAllah. Dan any question, tulis dekat bawah. Alright? Any question, just write dekat bawah. Saya minta maaf dekat background saya ni memang sekabut sikit bersepah. Saya sedang tengok rumah yang tengah duk buat ni. Alright? Visual jelas kan pagi ni? Okay, alright. Bismillahirrahmanirrahim. So saya nak tanya, siapa yang akan datang ke training 25-26 Februari ini dekat IDCC Shah Alam? Ada tak yang akan datang training? Cuba komen yang akan datang training pada 25-26 Februari di Shah Alam IDCC. Cuba komen dekat bawah. Background comel and nice. Apa ya komen? Kan anda tak nampak background ni. Kalau tengok tu serabut lah. Dia rumah tengah duk buat Okay. Right. Soalan bisnes tulis kat bawah. Saya akan bantu untuk anda bagi clarity untuk bisnes anda. InsyaAllah dengan izin Allah. Allah izin. Anda kena faham kaya, berjaya, jadi orang hebat, luar biasa. Semua sebab Allah bagi. Nak jadi orang kaya, orang hebat, pandai berpetah, berbicara, semua ni Allah yang bagi, tuan-tuan. Allah yang bagi. Okay? Ada kereta besar, kereta mahal, rumah besar, itu semua Allah yang bagi. Alright? Anda jangan tengok manusia yang berjaya tu sebab dia pandai, sebab dia ilmu. Anda kena faham satu benda. Ni cikgu saya ajar kepada saya. Yakin kepada asbab tu syirik, tak guna asbab tu jahil. Kita yakin kepada asbab tu syirik. Contoh, kita sebab kereta mahal lah orang datang jumpa dengan kita. Sebab kita, sebab dia tu handsome lah, sebab tu sales dia naik. Alright, sebab dia sekian. Kita bicara soal asbab, kita kena faham satu benda. Yakin pada asbab itu syirik, tak guna asbab itu jahil. Tapi kita kena nampak tak personality kita smart, handsome. Alright, kita kena tak belajar ilmu-ilmu untuk naikkan bisnes. Itu semua asbab, tapi bukan yakin pada asbab. Yakin kepada Allah, pemilik kepada asbab. Cuma kita kena buat asbab-asbab tersebut. InsyaAllah. Alright? Okay? Semua dengan izin Allah. Aisyah, rugi Aisyah. Wajib datang. Dia macam ni simple. Orang berjaya ni bila dia mulakan sesuatu dia habiskan. Orang berjaya ni bila dia mulakan sesuatu dia habiskan. You need to commit to yourself. Alright? You need to commit to yourself. You need to commit. Kalau you nak sukses, you pula jenis yang celup kaki keluar, celup kaki keluar, celup kaki keluar. You rasa you boleh basah tak satu badan? Dengar betul-betul. You nak masuk air. Alright? You celup kaki you keluar, you celup kaki you keluar. You celup kaki you keluar. You basah tak satu badan? You takkan basah punya. You takkan basah. Hati you kata saya nak basah satu badan, tapi you celup keluar. Bila you nak basah? Sama juga dalam bisnes. You buat, you back off. You buat, you back off. Bila you nak sukses? Datang training, datang belajar. You register, you tak datang. You register lah 1000 kali pun. You rasa sukses. You takkan sukses. Sebab apa? Orang yang tak buat sesuatu dengan bersungguh-sungguh, dia tak mungkin boleh sukses. Tak dapat cuti. Saya bagi tahu ikhlas. Aisyah dengar betul-betul pada saya. Saya cakap pada Aisyah. Aisyah, kalau sesuatu berlaku kepada your family, if something happen to your family and your boss tak bagi you cuti tak sendiri? Kalau sesuatu berlaku pada your family, your boss tak bagi cuti. Saya tanya anda secara serius. Alright? Secara serius. Kalau bos tak bagi you cuti, and then ada something happen to your family, you cuti tak? You cuti. Sebab apa? Sebab you tahu, ini lebih penting berbanding ini. Ini lebih penting berbanding ini. Sebab tu, the moment you register, tapi you rasa macam, tak boleh sebab sekian. Hey! Siapa yang tentukan siapa? Siapa yang tentukan siapa? Your boss or yourself? Betul ke tak betul?
Sebab tu, saya dulu, guru saya ajar satu perkara kepada saya. If you want to make one decision that can change your life. Contohnya begini. Kalau you ada satu komitmen kepada satu benda A contohnya. Dan satu benda B. Katakanlah anda A ni terpaksa pergi. You tanya saya soalan. Kalau aku pergi kepada, kalau aku tak pergi kepada A lah contoh. A ni program A. Ada program B. Kalau aku tak pergi kepada A, adakah aku akan jatuh miskin kalau aku tak pergi A? Kata dalam kes Aisyah, A ni kerja. Kalau aku tak pergi kerja pada hari tu, jatuh miskin tak? Kalau aku tak pergi kerja tu, jatuh miskin tak? Tak jatuh miskin. Dan kalau aku pergi kerja pada hari tu, aku jadi kaya tak? Tak jadi kaya juga. Dan pergi pada B. Boleh faham tak? Ya, apabila you want to make decision satu benda, ni semua orang. Alright, ini semua orang. Bila saya cakap ni untuk semua orang. When you want to make any decision, ask right question. If you ask the right question, you sure receive right answer. Kalau anda tanya soalan yang betul, you akan dapat jawapan yang betul. Kalau you tanya soalan yang salah, you akan dapat jawapan yang salah. So, itu saya kata, simple je. Madam Mashita, salam dari Terengganu. Assalamualaikum, daripada Kelantan. Okay? You tanya soalan, you pergi kerja, kalau you tak pergi kerja hari tu, atau you tak pergi ke apa-apa benda yang you buat, you pergi ke training 25-26 hari bulan yang saya buat. Saya bagi tahu, saya merayu untuk anda datang training sebab apa? I know that most of the people yang datang training evolusi, dia balik dengan keadaan puas yang dia buat keputusan yang tepat. Kenapa saya paksa majoriti orang datang training evolusi? Level saya nak paksa anda untuk datang. Daripada Sabah ke Sarawak, I don't care. Sebab anda bayangkan, orang yang datang training 25-26 hari bulan, based on past experience training yang saya dah buat, orang depression jadi tak depress. Alhamdulillah, itu semua Allah buat. Alright? Data stress, depression, anxiety. Anda tahu tak orang yang depressed, anxiety ni macam mana? Dia tertekan, serabut. Orang anxiety, depression ni, ada orang yang nak bunuh diri dah tuan-puan. Betul ke tak betul? Sampai level nak bunuh diri. Alhamdulillah datang training, otak bertukar, mindset berubah, bam. Jadi orang yang luar biasa. Sebab tu saya paksa anda untuk datang. Saya paksa anda untuk datang ke training. 25 dan 26 hari bulan. Alright? So macam mana untuk anda datang training? Macam mana for you guys untuk, join this training? Macam mana untuk anda you guys join this training? Sekejap, saya check. Ada ke tak cara dia, kaedah dia? Overthinking, yes, correct. Okay. So, join training. Macam mana anda nak join training? Dekat bawah ni ada, saya bagi satu kupon, apa dia panggil? Apply now. Anda apply di situ, tim saya akan contact anda sesegera mungkin. Okay, tim saya akan contact anda sesegera mungkin. Alright. So tu untuk join training. Sekejap, saya nak check macam mana aku nak letak benda lah ni. Saya pun kadang-kadang nak live ni kena belajar-belajar juga macam mana nak buat. Okay, sekejap Okay. Zaid Yusof, pagi. So, boleh faham? Apabila kita nak buat sesuatu tindakan, keputusan, tanya soalan. Cuba tanya soalan. Okey, sekarang ni siapa yang sedang duduk dalam atas katil lagi? Siapa yang duduk atas katil lagi, yang tak bergerak lagi? Tanya satu soalan pada diri anda. Aku nak buat perubahan tak hari ni? Biasanya orang akan cakap, ya, nak. Tanya lagi soalan kepada diri anda. Baik, sekarang ni nak buat perubahan sekarang ke kejap lagi? Kalau jawapan dia sekarang, teruskan bertanya. Kau nak bangun daripada tidur sekarang ke kejap lagi? Kalau jawapan dia sekarang, bangun terus. Kalau kata, kejap lagi lah, kau tanya lagi soalan. Biasanya orang berjaya, dia bangun sekarang ke kejap lagi? Sekarang. Bangun sekarang. Kalau
Otak kata lagi, kejap lagi lah. Apa yang membuat engkau tak boleh bangun sekarang? Kau tanya, keep on asking question, your mind start to find answer. Otak kita akan start cari jawapan. Otak kita, alright, akan start cari jawapan. Amirul, benda ni ada dalam buku. Betul. Masalahnya, ramai orang, dia bukan, satu memang malas baca buku. Satu memang dia malas baca buku. Satu memang malas baca buku. Nombor dua, dia baca buku tapi tak habis. Nombor dua, dia baca buku tapi tak habis. Nombor tiga, jangan cerita tak habis. Buku pun tak pernah beli. Buku pun tak pernah beli. Ni ada orang tengah tengok. Aku nak pergi kedai ya? Okay. Buku kedai dari 7 AM belum ada yang datang beli lagi. Buka kedai dari 7 AM belum ada yang belum. Okay, insya-Allah, doakan. Alright, doakan. For those yang ada kedai, buka kedai, saya nak bagi tahu kepada anda satu benda. Insya-Allah. Siapa nak saya bagi satu tips untuk murah rezeki hari ni? Siapa nak? Siapa nak cuba komen dekat bawah. Siapa nak saya bagi satu tips murah rezeki hari ni? Say I dekat bawah. Tulis I je. Okay. Siapa nak? InsyaAllah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tips murah rezeki ada banyak strategi khas untuk orang bisnes. 25-26 ni anda ada satu butang tu, butang apply now dekat bawah tu, anda apply dekat bawah. Okay? Apply now dekat bawah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. For those yang nak tips murah rezeki, ada satu hadis Nabi SAW. Saya belajar pada guru saya, Alhamdulillah, dalam buku hadis Fadilat Sedekah. For those yang nak cari buku tu boleh. Ada satu buku namanya Fadilat Sedekah. Buku tu tebal macam tu. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi bagi tahu, bala tidak akan melangkaui sedekah. Alright? Bala tidak akan melangkaui sedekah. Saya ulang sekali lagi. Hadis tu simple, short. Bala tidak akan melangkaui sedekah. Apa maksud dia? Maksud dia adalah, kalau bala nak datang, kita bagi sedekah dulu. InsyaAllah tak jadi datang bala tu. Bala nak datang, tapi kita bagi sedekah dulu. InsyaAllah tak jadi bala tu datang. Maksudnya apa? Kalau hari ni, katakanlah ada satu bala nak datang kepada anda, besar punya bala. Tetapi pagi-pagi ni, insyaAllah 8:23 pagi, anda bagi sedekah. Tak jadi bala tu datang. Masya Allah. Simple tak tuan-tuan? Simple kan? Kalau saya duduk jauh sikit. Simple kan? Very simple. Sebab apa? Sebab ini hadis Nabi. Bila hadis Nabi, kita belajar ni tentang sesuatu yang confirm jadi. Alright? Yang confirm jadi. Dipanggil ilmu ni, ilmu hadis ni dipanggil hakikat. Ilmu hakikat. Memang buat jadi. Boleh faham? Alright? Dia bukan maklumat. Dia ilmu ni ilmu hakikat. Buat confirm jadi. Dan saya nak share kepada anda, insya-Allah dengan izin Allah. Apa maksud sedekah? Sedekah ni adalah segala jenis kebaikan dikira sedekah. Segala jenis kebaikan dikira sedekah. Segala jenis kebaikan dikira sedekah. Apa maksud kebaikan, tuan-puan? Kebaikan ni anda buat, anda senyum, sedekah. Anda bagi salam, sedekah. Masya Allah. Segala jenis kebaikan. Anda telefon mak, Assalamualaikum mak, apa khabar mak hari ni, sihat ke mak? Sedekah. Anda mudahkan urusan suami, mudahkan urusan isteri, sedekah. Masya Allah. Segala jenis kebaikan dikira sedekah. Dan bala tidak akan melangkaui sedekah. Jadi kalau anda bala nak datang, anda dah bagi sedekah, Masya Allah tak jadi datang bala. Sepatutnya anda nak bawa motor, tiba-tiba ada kura-kura datang. Sap, anda pun, terbang motor. Sebab apa? Sebab terbang naik atas kura-kura.
Tapi disebabkan sedekah anda bagi pagi ni, kura-kura tu baru nak jalan, tiba-tiba ada angin melintas depan dia, menyebabkan dia lambat 2-3 saat. Anda punya motor pun syiung. Tak langgar kura-kura. Masya Allah. Nampak tak? Inilah keajaiban sedekah yang insya-Allah kalau kita belajar sebagai usahawan, saya bagi tahu jujur dan ikhlas apabila kita berniaga sebenarnya kita lebih dekat untuk mempraktikkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Apa yang Allah dan Rasul suruh kita beramal. Sepatutnya kalau kita berniaga, sepatutnya lagi dekat untuk kita beramal. Right? InsyaAllah, insyaAllah. Thank you so much guys yang sedang live dengan saya. Siapa yang belajar sesuatu daripada live pagi ni? Cuba komen dekat bawah, yes. Right? Siapa yang belajar sesuatu daripada live pagi ni? Cuba komen dekat bawah, yes. InsyaAllah. Dan tips macam ni tuan-puan, very simple tips yang saya akan share ketika 25 dan 26 hari bulan di training nanti. Saya nak paksa anda untuk datang lah, serius lah. Saya nak paksa anda untuk datang ke Shah Alam 25 dan 26 hari bulan. Apa yang boleh saya buat untuk saya paksa anda untuk datang? Cuba komen dekat bawah. Apa yang saya boleh buat untuk saya pastikan anda datang ke Shah Alam pada 25 dan 26 hari bulan ni? Cuba komen dekat bawah. Apa yang boleh saya buat untuk saya pastikan anda datang? Saya nak anda belajar tips ni. Mungkin this is the last evolusi, mungkin maybe. Alright, lepas ni kita dah tak buat training evolusi sebab saya nak fokus kepada training-training lain. Apa yang boleh saya buat untuk saya pastikan anda datang pada 25 dan 26 hari bulan ni? Alright? Tuan dah lama paksa saya. Bulan bintang nilai. InsyaAllah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jauh duk Shah Alam. InsyaAllah bulan bintang nilai. InsyaAllah jumpa nanti 25-26 hari bulan dekat Shah Alam. Jauh duk Shah Alam or apa Cik Bos? Tak faham. Apa yang boleh saya buat untuk saya paksa anda untuk datang pada 25-26 hari bulan ni? InsyaAllah. Saya buat training tu satu je tuan-puan. Untuk pastikan anda sebagai usahawan grow bisnes kau-kau pada bulan puasa dan raya ini. Jauh tak Shah Alam tu? Cik Bos duduk kat mana? Saya duduk kat Kelantan. Daripada Kelantan nak pergi Shah Alam 500 km. Right, 500 km. Naik flight 1 jam, driving 8 jam. Pagi, Assalamualaikum. Wara Jasin. Wara Jasin pun ada live kita pagi ni. InsyaAllah, insyaAllah. Wara kena mari. Kena mari evolusi 25-26. Minta cuti. Minta cuti. Amba tak kenal jalan nak pergi tu. Amba tak kenal jalan nak pergi tu. Allah, Cik Bos. Cik Bos, dia bukan isu tak kenal jalan. Isunya kita punya impian yang kecil. Itu je sebab. Orang yang tak tahu jalan, tak jumpa jalan, bukan sebab tak jumpa jalan. Sebab impian kita yang kecil. Dia simple gini, kalau impian kita besar, kita akan nampak impian tu besar, jalan tu jadi mudah nak sampai impian. Betul tak betul? InsyaAllah. Fani Evo dah bagi tahu 5,000 peserta dah register. Okay? Dia isu, tuan-puan tengok saya, simple je. Simple je. Apabila impian kita besar, benda lain semua nampak kecil. Maksudnya mudah untuk kita capai. Tapi apabila impian kita kecil, semua benda nampak susah. Boleh faham? Kalau impian kita kecil, semua benda nampak susah. Tapi kalau impian kita besar, semua benda nampak mudah untuk kita capai. Boleh faham? So cuba tanya diri anda, impian aku besar atau kecil? Milan. Saya jauh dari Kota Kinabalu. Tak jauh Kota Kinabalu. 2 jam setengah je flight. Saya bukan suruh you naik sampan. Saya suruh you naik flight. Datang Shah Alam. Sama saja dengan saya. Saya 1 jam, you 2 jam. Itu saja. Tapi kalau tidur, sama saja. Right? Orang yang nak buat duit, dia akan buat duit. Dia bukan buat alasan. Orang yang nak buat duit, dia akan buat duit. Dia tak buat alasan. The problem with majority orang adalah dia buat alasan, dia tak buat duit.
Alright? Cik bos kata saya daripada Ganu. Jangan jadikan alasan untuk berjaya. Betul. Alright? Tapi ramai orang dia jenis keyboard warrior. Anda buktikan kepada saya. Anda bukan keyboard warrior. Jenis tulis. Akan datang. Tapi dia tak datang. Okay? Right? Kalau anda nak datang evolusi nanti, training, anda ada isi form dekat bawah. Ada form apply now tu warna biru tu, klik kat situ, isi di sana. Nanti insyaAllah tim saya akan berhubung dengan anda untuk datang ke training nanti. Isi je dulu. Alright? Klik je. Semua orang yang live dengan saya, klik je form tu, isi form tersebut dan insyaAllah tim saya akan bantu anda untuk registration. Baik. Siapa ada soalan tentang bisnes, boleh tulis kat bawah. Saya akan bantu anda untuk jawab soalan-soalan bisnes. Okay? Tulis kat bawah. Dah tinggal book hotel je, insyaAllah. Bulan bintang nilai. Okay? Ada soalan bisnes, mungkin ada kesukaran bisnes ke apa, saya akan bantu anda untuk jawab soalan-soalan, insyaAllah. Tulis kat bawah soalan. RM25-26 ni saya nak pergi, saya dah bayar seat depan tapi saya lupa screenshot payment. Jembat niaga. Dah kenapa kau lupa screenshot payment jembat niaga? Kau jangan main-main. Kan? Berhubung dengan tim saya, nanti tim saya cuba tengok keadaan. Boleh proof atau tak boleh proof. Okay? Buat kat Kelantan sekali tuan. Oi, Kelantan tak boleh. Tak ada. Kelantan kita buka college kat Kelantan, insyaAllah. College Fani Evo. First kita akan buka di KL. Kemudian kita akan buka cawangan Fani Evo College di Kota Baru. InsyaAllah. Itu aim kita. So dalam bulan 3 bulan 4 ni kita dapat lesen untuk college. InsyaAllah kita akan buka dekat Kelantan lah college. Tapi saya income skincare yang kita cover. Adakah keputusan saya ni betul? Abang saya ni belajar industri food. Kerja pun food industry. Tapi saya income skincare and takaful. Adakah keputusan saya ni betul? Oh, bukan abang saya. Abang. Oh, tanya saya. Okey. Bagus soalan ni. Dia very simple gini Apabila kita buat bisnes, the best adalah mula dengan apa yang ada dekat tangan. Itu je. Itu prinsip saya. Apa ada di tangan? Gapoh ada tangan kita ni, start ya. Jangan duk mikir banyak. Jangan fikir banyak. Apa yang ada dekat tangan? Contoh, saya tahu buat kek. Jual kek. Saya tak tahu buat kek, tapi saya tahu orang yang buat kedai kek. Saya ambil kek dia, saya jual. Mula apa dengan ada di tangan? Kau jangan fikir banyak, jangan fikir susah nak buat benda ni. Start dengan apa yang ada dekat tangan, jual apa yang ada dekat tangan tu. The moment you make money, alright? The moment you make money, you pusing balik modal. Boleh faham? You pusing balik modal, alright? Sampai tengok duit tu berkembang. Sampai pitih tu kembar. Sampai duit tu makin lama makin banyak. Makin lama makin banyak. Sebab apa? Sebagai usahawan, saya faham ada orang yang bagi tahu buat apa bisnes yang kita minat. Saya faham ada je orang cakap macam tu. Dia bagi tips macam tu. Tapi saya laluan saya ni, hidup saya ni, saya tak lalu buat apa yang saya minat lepas tu saya berjaya. Saya jual apa yang boleh buat duit dulu. Boleh faham? Saya jual apa yang boleh buat duit. Apa market demand pada ketika itu. Saya jual yang tu. Yang ada dekat tangan saya ni apa yang boleh buat duit. Saya buat yang tu dulu. Bila dapat jadi duit, akan timbul satu benda yang sangat penting dalam bisnes. Yakin. Boleh faham? Dia timbul yakin. Ya, insya-Allah aku boleh buat ni. Bisnes ni aku boleh buat. Otak kita pun mula straightforward thinking. Bukan straightforward maksudnya lebih tenang. Kita nampak jalan sikit. Then lepas tu kita boleh buat keputusan yang baik. Boleh faham? Kalau kita buat bisnes yang kita minat, alright? Tapi tak boleh buat duit. Tak boleh buat duit. Apa perasaan kita ujungnya?
Kita minat bisnes ni, minat gila. Kita jual apa? Kita jual anything, tapi tak boleh buat duit. Buat apa? Semalam ada saya tengok salah seorang tim Funivo, bekas pasukan Funivo, alhamdulillah, Tuan Zack American. Beliau buat satu konten. Ada orang ni dia claim bulan tu dia punya. Gila tak gila, dia claim bulan tu dia punya. Sebab tidak ada orang dalam dunia yang claim bulan itu personal punya. Tak ada. Sebab dia tak ada orang yang umpama kalau tanah kan kat rumah ni, tanah ni kita kata ni tanah saya. Tak ada orang boleh kacau. Dia claim bulan tu dia punya. Jadi apa yang dia buat? Dia pergi jual bulan. Dia buat beratus juta US dollar dengan jual tanah di bulan. Dan Marih pun dia kata dia punya tanah dekat Marih. Jadi dia pun jual tanah dekat Marih. So nak cerita adalah, he's doing something yang boleh buat duit. Waalaikumsalam. Kak Ryan. Ryan, apa khabar Ryan? Lama tak jumpa. Business gembira, yes, correct. Bila ada progress. So, you need to understand one thing. When you do business, anda kena faham satu. Okay? You need to understand one thing. When you do business, progress equals to happiness. Progress equals to happiness. Dengar betul-betul. Your point dalam buat business adalah you are looking for one thing, which is progress. Kalau you progress, you start to feel happy. Kalau you tak buat progress, you tak feel happy. Bila you tak feel happy, you akan start menggagau, cari benda lain yang tak apa-apa. When we talk about happy bila buat business, we are talking about one thing, which is progress. Apa maksud progress? Saya ambil contoh macam ni lah. Anda buat business, first day anda dapat RM1. Happy tak? Uish, dapat RM1 siut. Happy kan? Esok dapat lagi RM1. Lusa dapat lagi RM1. Seminggu kau berniaga dapat RM1 je. Start tak happy dah. Sebab apa? You are not making any progress. Tapi katakanlah, oh Masya Allah hujan, rezeki, Masya Allah, Alhamdulillah. Katakanlah first day anda berniaga dapat RM1. Second day dapat RM2. Third day dapat RM3. Seminggu berniaga dapat RM7. You are making progress every single day. You start to feel happy. Berapa yang setuju dengan saya? Say I. Sebab tu bila anda datang training 25-26 hari bulan ni datang training ni, saya suruh anda register di isi form apply now dekat bawah warna biru tu for those yang nak ubah hidup dia, nak buat perubahan luar biasa, nak start to change dia punya business, nak start to have progress dalam business. Salah satu nak ada progress dalam business adalah you kena ada knowledge. Asbab dia knowledge. Rezeki ni Allah bagi, anda kena faham. Rezeki ni Allah bagi, tetapi asbab tu kita kena buat. Dan asbab untuk bisnes kita maju adalah ilmu. Ilmu yang kita ada. So asbab nak berjaya dalam bisnes ni kena ada ilmu. So apa berlaku? 25-26 hari bulan ni, saya akan adakan training di Shah Alam. So make sure register dan hadir. Right? InsyaAllah. Boleh bagi nasihat untuk bagaimana nak approach orang-orang terdekat untuk menjual produk? Very good. Sangat bagus soalan ni. Saya ada benda nak jual, tapi macam mana saya nak jual kepada orang terdekat dengan saya? Makcik, pakcik, mak saudara, adik-beradik, sepupu, sepapat. Macam mana saya nak approach? Anda kena faham satu benda, tuan-tuan. Bila anda nak approach orang-orang yang terdekat dengan anda ni, expect kekecewaan. Expect kekecewaan. So expect kekecewaan ni macam mana? Anda ada expect yang diorang akan tolak. So ayat yang biasa saya guna kalau saya nak approach dulu, zaman-zaman dulu, waktu saya berniaga, saya pergi jumpa orang jual barang, saya akan pegang satu prinsip. Tak nak dalam tangan, nak belum tentu. Tulis ayat saya ni, tulis balik ayat saya ni. Tak nak dalam tangan, nak belum tentu. Tak nak tu dalam tangan. Alright, maksudnya apa? Kita dah expect dia tak nak. Tapi nak belum tentu. Maksudnya apa? Mungkin dia berminat. Jadi apa perlu kita buat? Pergi saja. Approach saja. Pergi jumpa. Dalam konsep sales ni, kerja kita pergi jumpa je. Alright, tak nak tu dalam tangan. Nak belum tentu. Sama je, bukan
orang terdekat, adik-beradik, mak saudara, pak saudara. Ni saya bercakap dengan orang duduk dekat meja, tengah-tengah makan kan. Alright? Dulu saya pernah jual, bukan pernah, memang saya zaman dulu, waktu saya nak grow bisnes saya, kan pernah tak anda tengok orang jual tepi jalan, Assalamualaikum bang, nak beli barang tak kan? Ni bukan orang yang pakai mask tau. Yang jual tengah traffic light. Sekarang ni ramai orang jual dekat traffic light pakai mask, tutup semua pergi berniaga. So dia like, satu mungkin nak protect dia daripada panas matahari lah. Nombor dua, orang tak nampak muka dia. Berniaga dengan keadaan tak nampak muka. Saya dulu muka, mana ada mask, zaman tu tak ada. In fact kalau orang suruh pakai mask, saya tak ada duit nak beli mask. Saya pergi jumpa dengan orang, Assalamualaikum bang, nak beli. Tak nak, terima kasih. Pinggan tak letak, nasi tak ingin, abang tak nak, saya pun tak ingin. Pergi cari orang lain, next. If they say no, we say next. If they say no, we say next. If they say no, we say next. So apa berlaku? Saya pergi cari orang lain. Kalau orang tu kata tak nak. Tapi saya pegang satu prinsip. Tak nak dalam tangan, nak belum tentu. Jadi kalau saya tengok orang tu tengah makan dekat meja. Right? Tengah bawa anak, tengah berjalan. Kerja saya pergi approach je. Assalamualaikum bang. Kerja saya dulu. Pergi approach je. Saya pernah ingat satu lagi, satu masa, satu moment. Saya tengah train orang untuk jual buku kepada public orang tak kenal. Semua orang yang nak jual buku masa tu duduk satu tempat kawasan. Right? Saya kata tengok aku buat macam mana. Ni zaman dulu. Berapa belas tahun lepas. Saya rasa like 13 tahun lepas. 13 tahun lepas. Saya kata kau tengok apa aku buat. Kau duduk kat sini kau tengok apa aku buat. Saya pergi, orang tengah minum dekat kopitiam masa tu, saya pergi approach dia. Orang tengah minum tersedak. Baru nak minum kopi, Allahu Akbar. Assalamualaikum bang. Kan? Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Saya pun jual buku masa tu. So, saya bagi tahu pada dia orang. Masa saya tengah training dia orang, saya kata, apa saja berlaku, pegang prinsip ni. Tak nak dalam tangan, nak belum tentu. Maksudnya orang ni confirm dalam tangan tak nak. So, kita manage expectation kita. Baru kita tak kecewa. Ini tak kau berniaga, kau expect dia ambil. Itu yang kau kecewa. Betul ke tak betul? Waalaikumsalam, Puan Saira. Pagi, Puan Saira. Apa khabar, Puan Saira? Okey dah? Sihat? Alhamdulillah. Jadi, bila saya approach orang ni, what happened? Alhamdulillah, orang student saya tengah tengok masa tu. Brother ni beli daripada saya. Alhamdulillah. Saya berkata, kerja kita bukan kerja kita tu, bukan kerja kita nak tentukan rezeki kita. Kerja kita buat je. Alright? Alhamdulillah, Puan Saira. Lama tak jumpa, Puan Saira. Alright? InsyaAllah, next week ada coaching presiden insyaAllah. Most probably you dah register untuk kita punya private coaching insyaAllah. Saya ada satu lagi case. Ada satu masa, saya diberi task oleh guru saya masa tu, kita akan beli barang tanpa duit masa tu. Jadi saya kata, siapa pernah beli barang tanpa duit? Siapa dekat sini pernah beli barang tanpa duit? Cuba komen. Wow, thank you so much Pak Saira. Selalu bagi, hari ni dapat cowboy punya topi. Thank you so much. Saya minta maaf, saya memang tak kerti nak buat macam mana benda semua ni kan. Nanti lah saya belajar, saya tengok live nanti saya bagi. Thank you so much. Yang bagi love banyak tadi, thank you so much. Yang bagi flower, thank you so much. Right? Yang bagi like pun, thank you so much. Yang isi apply now pun, thank you so much. Yang isi apply now, Puan Sabiha Sabiha Gold, thank you so much. Kita punya student ni. Alright? Thank you so much. InsyaAllah 25-26 hari bulan ni kita akan jumpa. So far dah 5,000 orang register untuk evolusi. 5,000 orang dah register. For those yang belum lagi register, anda boleh klik apply now dekat bawah ni. Tim saya akan berhubung dengan anda untuk registration. Anda hadir ke training evolusi 25 dan 26 Februari ni dekat IDCC Shah Alam. Alright? So, ada satu ketika tu, cikgu saya bagi satu task. Apa dalam prinsip? Ya, betul. Bila kita berniaga ni, prinsip, saya dah bagi tahu banyak kali. Mungkin ada orang yang baru live ni, baru dia join. Bila kita buat sales, kita kena pegang prinsip ni. Tak nak dalam tangan, nak belum tentu. Alright? Tak nak dalam tangan, nak belum tentu. Okay? Alright? Tak nak tu dalam tangan. Nak belum tentu. Jadi, ada satu masa tu tuan-puan, saya dicabar oleh guru saya untuk beli barang tanpa duit. Jadi saya masa tu macam, oi, aku tak pernah buat ni, beli barang tanpa duit ni.
Siapa pernah buat? Beli barang tanpa duit? Siapa pernah buat? Anda bayangkan daripada kecil lagi, kalau kita nak beli barang, kita yakin dengan duit, kita tak yakin dengan Allah. Betul tak? Kita yakin dengan duit. Kita yakin dengan duit. Ini pun, sebab tu saya kata, guru saya kata apa? Yakin kepada asbab itu syirik, tak guna asbab itu jahil. Masya Allah. Yakin kepada asbab itu syirik, tak guna asbab itu jahil. Masya Allah. Astaghfirullahalazim. Banyak dosa kita buat kan? Bila saya cakap ni pun saya rasa macam something dalam hati saya down. Yakin kepada asbab itu syirik, tak guna asbab itu jahil. Saya yakin Allah Al-Jami' yang maha mengumpul akan kumpul 5,000 orang dalam dewan di IDCC Shah Alam 25-26 hari bulan ni. InsyaAllah. Saya yakin sebab Allah Al-Jami' maha mengumpul. Bukan sebab saya buat live, bukan sebab saya ajak anda, bukan sebab saya suruh anda apply form. Tidak. Saya yakin sebab Allah Al-Jami' yang maha mengumpul akan kumpul anda 25 hari bulan, 26 hari bulan, hujung minggu depan, 5,000 orang dekat IDCC Shah Alam. InsyaAllah. Sebab Allah Al-Jami' maha mengumpul. Kerja saya hanyalah bagi tahu kepada anda. That's my job. InsyaAllah. Dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Right? Allah bagi. Allah bagi. Allah maha besar. Allah Al-Jami' maha mengumpul. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Bila saya cakap benda ni tuan-puan, dia reflect pada saya. Sebab aktiviti yang guru saya buat masa tu, dia kata apa? Cikgu saya bagi tahu, yakin kepada Allah bagi rezeki, bukan sebab duit kita dapat rezeki. Yakin kepada Allah bagi rezeki, bukan sebab duit. Bukan sebab aku hebat ke, bukan sebab duit aku banyak ke, aku boleh dapat rezeki, aku boleh dapat beli barang tu. Jadi apa yang guru saya buat masa tu, kami pergi ke satu lokasi dekat Setiu, Terengganu. Masa tu kita berkumpul dekat Pasir Putih, Kelantan, dekat masjid. Kemudian, cikgu saya kata, kita akan menghala ke Kuala Terengganu. Saya cakap, kenapa nak pergi Kuala Terengganu? Dia kata kita akan buat satu musafir yang insya-Allah kita akan faham rezeki ni Allah bagi, bukan kita punya. Masa tu dalam kereta 4 orang. Saya, cikgu saya, 2 orang lagi sahabat saya. Duduk dalam kereta, sampai dekat satu area dekat Setiu, Terengganu masa tu. Cikgu saya kata berhenti kereta dekat sini. Kita nak praktikkan beli barang tanpa duit. Sebelum ni kita yakin dengan duit. Duit tu boleh membuatkan kita dapat barang. Tapi sekarang ni kita nak beli barang tanpa duit. Jadi saya turun kereta masa tu, saya macam blur tau. Macam mana aku nak buat? Sebab aku tak pernah buat benda ni. Jadi cikgu saya kata, kita nak belajar, kita pergi jumpa dengan orang, instead of kita bagi duit, kita tukar buku. Masa tu saya pegang buku Mudahnya Menjemput Rezeki. Tukar buku dengan barang yang kita nak beli. Jadi kawan-kawan saya 3 orang, saya, 2 orang kawan saya, sahabat saya, dengan guru saya Ustaz Faturi, 4 orang ni kami buat sama-sama. Jadi setiap orang pergi kedai. Pergilah kedai mana-mana. Saya dalam masa tu saya macam tebal lah muka saya kan. Macam mana nak buat? Jadi saya pun pergi satu kedai. Kedai kapet tau. Kedai kapet. Saya pun kata, Assalamualaikum bang, cantik kapet sian kan. Saya pun kata, bang, boleh tak saya nak beli kapet ni tapi bukan dengan duit? Anda bayangkan apa yang tuan kedai kapet tu cakap? Rasa-rasa dia bagi tak? Beli kapet tanpa duit. Rasa-rasa dia bagi tak? Saya dalam hati tu istighfar banyak kan. Sebab ini first time saya nak beli barang tanpa duit. Boleh tak saya nak beli kapet ni tanpa duit bang? Jawapan, cuba anda teka apa jawapan dia. Jawapan dia kata, bang saya tak buat kerja tu. Dia cakap macam tu. That's the ayat dia. Bang, saya tak buat kerja tu. Maksudnya apa? Dia tak buat kerja, jual barang dia ni tanpa duit. Semua dia nak duit, baru dapat barang. So jawapan dia tak boleh. Saya dalam wallet saya tak ada duit. Tapi cikgu saya kata, yakin kepada Allah. Bukan yakin kepada duit. Jangan yakin kepada manusia yang kita nak beli barang tu. Yakin pada Allah. Jadi apa yang saya buat? Saya pun tak apalah. Saya doa lagi, ya Allah.
berikanlah aku kefahaman bila mana aku buat aktiviti ni. Yakin kepada Engkau, bukan yakin kepada asbab, ya Allah. Asbab ni apa tuan-tuan? Asbab ni duit, asbab ni orang yang nak bagi pada kita, itu asbab semua. Saya pergi ke next kedai tuan-tuan. Ni cerita benar cerita benar yang berlaku pada saya. Waktu saya live ni saya teringat, Masya Allah. Hopefully bila saya live, saya teringat benda ni. Saya bagi tahu pada anda supaya iman kita ni meningkat bila mana kita bercakap tentang hebatnya Allah. Bila kita bercakap hebatnya Allah tuan-tuan, iman kita naik. Bila kita bercakap hebatnya Allah, kekuasaan Allah, Allah bagi rezeki, Allah yang pegang rezeki tu di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Kalau kita bercakap tentang hebatnya Allah, iman kita naik. InsyaAllah, insyaAllah. Jadi masa tu saya pergi ke kedai nombor 2 tuan-tuan. Kedai tu banyak dia, memang banyak lah masakan yang bergoreng. Ada apa, popiah goreng, keropok goreng, macam-macam. Dia memang nampak sedap. Dan masa tu saya pun lapar, memang lapar. Duit tak ada. Nak beli barang tanpa duit, cikgu saya kata. Yakin tu bukan dengan duit, yakin dengan Allah. Jadi saya pergi, saya nak tanya, saya malu. Tapi saya tengok dulu kuih-kuih yang dia ada kan. Saya bukan tekak ni berapa ringgit. Dia pun cakap lah sekian berapa ringgit kan. Lepas tu saya pun nak keluar dekat mulut saya tu memang malu. Tapi saya kata, ya Allah, aku yakin padamu, bukan yakin pada orang ni, bukan yakin pada duit. Saya kata, Kak, boleh tak kalau saya nak beli kuih ni, tapi tak ada duit Kak? Tak guna duit. Saya cakap macam tu. Saya yakin ni pada Allah ni, saya yakin pada Allah. Duit tak ada. Duit tu ada je dengan saya. Maksudnya dalam kereta duit tu. Tapi saya tak bawa wallet lah. Duit tu ada. Cuma latihan pada ketika itu adalah untuk yakin kepada pemilik rezeki. Bukan kepada asbab rezeki. Yakin kepada pemilik rezeki, bukan kepada asbab rezeki. Jadi saya pun kata, Kak, boleh tak saya nak kuih ni tapi saya tak ada duit untuk bagi. Tapi saya tukar dengan barang. Boleh tak Kak? Saya tukar dengan satu buku jemput rezeki. Akak tu tengok saya terkebil-kebil. Dia macam, most probably that is the first time ever budak buat macam tu, nak beli barang kuih dia ni dengan tukar bukan dengan duit. Terkebil-kebil dia tengok saya, lepas tu tiba-tiba anak dia kat sebelah. Dia kata, bolehlah adik, boleh. Bak akak buku tu nanti akak bagi yang sama value dengan buku tu nanti. Saya pun pergi berlari ke kereta ambil buku tu tuan-tuan. Buku tu tinggal 4 je lebih kurang. Saya pun bagi Kak, inilah buku dia, sekian. Buku ni harga RM20 Kak. Saya tak ada duit tapi saya ada buku ni Kak. Saya nak tukar dengan makanan. Akak tu ambil plastik, dia isi makanan, buku tu harga RM20, dia bagi lebih tuan-tuan. Dia kata, nah ni dek, ini akak bagi pada adik. Saya tuan-puan, that is the first moment ever. Nak ceritanya adalah bila kita yakin kepada pemilik rezeki, bukan kepada asbab ni, Masya Allah. Hebat perasaannya tuan-puan. Masa tu saya dapat kuih tu, saya berlari pergi ke kereta. Rupa-rupanya sahabat-sahabat saya yang lain, pertama ada orang yang dapat gunting rambut free. Dia pergi kedai gunting rambut, dia kata boleh tak nak gunting rambut? Tapi tak guna duit, dia tak ada duit. Dia nak ganti dengan benda lain. Boleh, orang gunting rambut tu guntingkan rambut dia, free of charge. Ada yang, Masya Allah dapat sejadah free. Dapat sejadah, dapat kopiah free. Masya Allah. Sebab yakin kepada Allah. Kemudian, ada yang dapat air kopi. Air kopi yang orang jual harga RM10 tu, air kopi yang mahal-mahal tu, dia dapat 4 air kopi tuan-tuan. Bayangkan, seorang 1 air kopi. Diberi kepada saya kata, ya Allah, hebatnya bila bergantung kepada Allah, bukan bergantung pada asbab rezeki. Kita yakin kepada pemilik rezeki, bukan kepada asbab rezeki. Masa tu, kita orang dapat makan kuih, banyak-banyak, dapat air kopi yang premium, tanpa keluar duit 1 sen pun. Masya Allah. Hebat Allah kan? Sebab tu kita yakin kepada pemilik rezeki. Saya nak minta semua live dengan saya ni tulis ayat ni. Yakin kepada asbab itu syirik. Yakin kepada asbab itu syirik. Tak guna asbab itu jahil. Tulis. Yakin kepada asbab itu syirik.
tak guna asbab itu jahil. So ayat dia, kita yakin pada Allah, pemilik rezeki. Sebab tu, la ilaha illallah. Alright? La. Tak ada benda lain. La. Duit, la. Kereta, rumah besar, la. Manusia, la. Alright? Semua la. Tiada Tuhan melainkan Allah. La. Yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah pemilik rezeki. So ayat dia adalah yakin kepada asbab itu syirik, tak guna asbab itu jahil. Jadi kalau kita nak, contoh kita lapar, janganlah kata Allah kan yang bagi kenyang, tak nak makan sebab Allah yang bagi kenyang. Itu jahil namanya. Pergi makanlah baru rasa kenyang. Right? Boleh faham? InsyaAllah. So kita nak dapat rezeki ni, kita nak dapat bisnes kita maju, membesar, insya-Allah itu milik Allah. Tapi asbab kita kena buat tak? Kita kena buka tak kedai? Kena buka kedai. Kita kena berniaga tak? Kena buat marketing tak? Kena belajar marketing tak? Kena belajar buat sales tak? Kena buat networking tak? Kena jumpa orang tak? Kena masuk kelas tak? Tambah ilmu ke tak? Of course, itu semua asbab. Kita kena buat semua asbab. Kerja kau, masalah ramai orang adalah kau duduk, melangut, tengok langit, ya Allah, nak rezeki, ya Allah. Kena buat asbab. Asbab tu kena buat. Contoh, saya kata, 25-26 hari bulan, datang Shah Alam, IDCC Shah Alam, 2 hari, kau usahalah macam mana pun. Saya dulu, masa saya nak pergi belajar buat bisnes, saya tidur tepi jalan. Dulu saya tak tahu itu adalah gelandangan, tuan-tuan. Anda bayangkan, saya tak tahu itu gelandangan. Saya tidur dengan gelandangan. Saya tanya, bang, boleh tidur ke kat sini? Boleh, dek. Saya tidur tepi jalan dekat Pudu masa tu. Sebab apa? Saya nak pergi datang training bisnes. Itu first time saya pergi Pudu dan saya tak tahu itu gelandangan, saya pergi tidur dengan dia. Anda bayangkan. Boleh faham? So 25-26 hari bulan ni, saya paksa anda untuk datang, kita belajar asbab. Kita belajar buat marketing. Kita belajar buat apa, sekira margin keuntungan bisnes. Kita belajar cara nak pilih produk dengan servis yang mana untuk aku jual pada bulan Ramadan ni. Kita belajar cara supaya orang nampak bisnes kita waktu bulan Ramadan. Bukan nampak pesaing kita, tapi nampak bisnes kita. 2 hari. Bagilah 2 hari tu. Kalau kau dah hidup 20, 30 tahun, 40 tahun, 50, 60 tahun, bagi 2 hari je saya minta. 25-26 hari bulan ni dekat Shah Alam. Make sure. Alright? Nak daftar tu ada get offer dekat bawah tu. Register nama, email, nombor telefon. Nanti tim saya akan contact anda. As soon as possible. Alright? Tolonglah datang. Just untuk belajar asbab supaya bisnes anda berkembang. Alright? Tekan je bawah tu ada, saya pun tak tahu, somewhere dekat area bawah ni. Alright? Untuk button apply now tu. Apply now something. Warna biru. Klik dekat situ. Bagi nama, email, nombor telefon, tim saya akan contact anda. Alright? Untuk register, datang, belajar asbab supaya rezeki kita turun. Dengan izin Allah. Kelantan tak buat, tak cakap royak tau. Malah benar lagi Kuala Lumpur tu. Kuala Lumpur tu negara lain. Orang lain. Ni orang Kelantan dengar dah. Ataupun orang luar lah. Tak kisahlah, kecek Kelantan sikit. Orang luar beli tiket untuk mari 25-26 hari bulan ni. Set-set Singapura beli tiket berapa ramai tak tahu. Set-set Singapura, luar negara mari. Kita orang Malaysia tak nak mari. Jeng kau. Jeng. Tobat jeng. Orang kerja buat rumah saya ni, kat Pasir Putih ni, set-set orang hia. Mari berapa ribu kilometer. Mari sini cari rezeki. Kerja. Tidur dalam rumah kursi. Siap rumah sikit, barulah ambil katil sikit, mari tidur dalam rumah tak siap ni. Molek-molek cari rezeki. Kita duduk negara kita sendiri, orang nak ilmu, nak tambah duit. Payah benar lah set-set mung ni. Payah benar. So, masalah dia lah ni bukan masalah pitih. Bukan masalah ekonomi. Bukan masalah kerajaan tukar kau tak tukar. Bukan masalah produk dan servis. Masalah mung ni masalah lah ni. Masalah mung dah ni. Masalah otak ni masalah ni. Oh, letih kacang asal ni. Kerja dia nak mari buka di Kelantan. Pak cerah.
Pak cerah nak suruh buat seminar Kelantan. Saya mu ni ke, kalau buat seminar, kalau suruh bayar tak semari. Nak seminar free lah kalau Kelantan. Tobat royak. Seminar mesti seminar free baru nak mari. Mari ramai-ramai, lepas tu bertindak nyedak, buat nyedak, duduk relax, lepak. Lepas tu tengok, oh ramai sesek Kelantan berjaya, hebat orang Kelantan. Hok berjaya berapa kerak je, hok mari training ramai. Hok buat tu sebab apa? Hok buat tu demo kena nego luar daripada Kelantan. Kalau nego setakat Kelantan kat adik kakak, bagus. Dia duduk Kelantan ni susah benda. Sebab apa? Sebab market kita tak besar. Jadi hok bisa-bisa ni dia terpaksa tubik. Hok bisa ni dia terpaksa berdagang di luar. Sebab tu kaya sek-sek kalau tengok. Sek-sek founder produk, founder bisnes di Kelantan ni. Cuba tengok. Demo nego dengan orang Kelantan kau, demo nego dengan orang luar. Demo nego dengan orang luar adik kakak weh. Demo pergi train. Tengok orang-orang founder-founder Kelantan ni. Hok bisa-bisa kaya-kaya ni. Demo ngaji tu, demo ngaji di Kelantan kau, demo ngaji di luar Kelantan. Oh letih. Letih kacik dengan saya ni. Kalau boleh nak mari buat di rumah. Tu lah. Bukan mari buat di rumah. Dalam bilik dia. Dia nak suruh masuk dalam bilik tidur dia, duduk atas katil dia, mengajar dia. Oh, berat. Tapi yang bawa sekarang lah. Kalau dia orang Kelantan betul, dia berat. Kalau dia buat sungguh. Dia tak kecek saja. Tu saya buat. Hok kecek pun ramai juga. Hok kecek memang ramai. Negeri mana-mana pun kecek ramai. Kedah ke. Ni, geng Kedah. Orang Kedah. Ramai gila yang successful. Serius, orang Kedah. Jutawan senyap. Sangat ramai kat Kedah. Betul tak orang Kedah? Betul tak orang Kedah? Orang Kedah sangat ramai jutawan orang Kedah. Betul tak? Betul tak? Student saya ramai orang Kedah yang successful. Tapi ada satu je orang Kedah yang berjaya ni. Depa tak berniaga dengan orang Kedah. Depa berniaga dengan orang luar Kedah. Betul ke tak? Dia memang orang Kedah. Dia berjaya, dia duduk Kedah. Tapi dia tak berniaga, dia orang ni tak berniaga. Depa ni tak berniaga dengan orang Kedah. Depa ni berniaga dengan orang luar Kedah. Orang duduk kat luar. Betul ke tak? Sama je orang Kelantan. Orang Kelantan hok bisa, nego bisa. Dia tidak duduk di Kelantan. Dia duduk je di Kelantan. Dia nego dengan orang bukan Kelantan. Betul ke tak? Tu cerita dia. Dia nego, dia pergi belajar di luar negeri. Ni dok. Kalau boleh marilah negeri saya, buat sebelah rumah saya. Lepas tu hamba selekeh masuk dalam makan di rumah. Oh jeng kau. Sebab tu 25-26 hari bulan ni make sure datang. Saya cabar anda yang live dengan saya semua wajib datang. Saya cabar semua. Macam mana nak register? Ada butang dekat bawah warna biru tu, apply now, klik sekarang. Butang tu klik register, bagi nama, email, nombor telefon, tim saya kontak anda. Alright? Klik sekarang. Saya insya-Allah jamin dengan izin Allah anda akan belajar asbab rezeki. Dengan izin Allah. Alright? Gozelco, ingat lagi kau dengar Kak Ed. Oh Kak Ed Oh ni Kak Ed ke? Kak Ed Gozelco Kak Ed. Lama tak jumpa Kak Ed. Ingat lagi Kak Ed. Datang Office Fanivo Kak Ed. InsyaAllah Kota Damansara. Okay guys, thank you so much yang live dengan saya. Dah almost 1 hour saya live ni. Berdiri sambil-sambil saya tengok orang tengah buat kerja kat rumah ni. Minta maaf lah belakang background ni dia berserabut sikit. Sambil weekend ni kita like give sharing and live dengan anda insya-Allah dekat TikTok kan. So pukul 9 ni saya yakin orang dah start prepare untuk keluar daripada rumah. Pagi-pagi ni mungkin anda tengah relax-relax makan-makan, so tak boleh tengok live lagi. Tapi dah pukul 9, pukul 10 ni biasa orang dah nak start keluar, nak pergi shopping mall ke, nak pergi kelas ke. Hopefully anda semua hari ni hari yang terbaik. InsyaAllah ingat pesan Nabi SAW. Nabi kata apa? Jangan tengok topi ni kan. Tengok apa yang, yalah, ilmu yang disampaikan insyaAllah. Nabi SAW sampaikan kepada kita satu hadis. Hadis Nabi SAW bagi tahu, bala tidak akan melangkaui sedekah. Bala tidak akan melangkaui sedekah. Jadi kalau bala nak datang kepada kita hari ni, kita mulakan hari dengan sedekah, insya-Allah bala tak jadi datang. So sedekah-sedekah ni apa?
sedekah ni adalah segala jenis kebaikan dikira sedekah. Itu hadis Nabi SAW. Right? Jadi, buat je sedekah pagi ni, insya-Allah hopefully tidak ada, kalau bala nak datang, bala tak jadi datang. InsyaAllah. Dan saya sangat berharap untuk semua kita jumpa live depan-depan, right, dalam Dewan di IDCC Shah Alam pada 25 dan 26 Februari ini, insyaAllah. So make sure, klik je dekat bawah tu butang apply now, right? Klik di situ butang tersebut, masukkan nama, email, nombor telefon, right? Dan tim saya akan sharekan kepada anda cara untuk register ke seminar evolusi nanti, rahsia jemput rezeki dan kekayaan, edisi Grow Sales ketika puasa dan raya. InsyaAllah. Okay, kita akan belajar, pertama kita akan belajar tentang marketing strategi. Nombor 2, kita akan belajar database strategi. Nombor 3, kita akan belajar cara memilih produk dan servis dan termasuk cara mengira margin keuntungan. Right? Mengira margin keuntungan. Bisnes kita. Kalau kita tak ada margin, susah bisnes kita nak grow. Right? So, Kak Ed ke misi Turki Masya Allah, insyaAllah. InsyaAllah. Saya pun teringin juga nak pergi tapi ada komitmen. Kita sama-sama doakan sahabat-sahabat kita di Turki dan Syria, insyaAllah. So, saya rasa itu saja live kita pagi ni, tuan dan puan. Hopefully kita boleh jumpa lagi dalam live-live yang seterusnya. If you guys have any question regarding business, relate to business, anda boleh pergi ke saya punya TikTok dan ada Q&A dekat situ, tanya soalan dekat situ. InsyaAllah saya akan jawab soalan-soalan anda, insyaAllah, dengan izin Allah. Kalau ada masa, alright. Dan kalau tak pun dekat live macam ni, hopefully kita boleh jumpa 25-26 hari bulan ni. Saya doakan anda dimurahkan rezeki semurah-murahnya, dipermudahkan urusan oleh Allah SWT semudah-mudahnya. Hari ini adalah perjuangan, esok adalah pengharapan, lusa adalah kemenangan kita semua, insyaAllah. Jumpa anda di Angkasa Kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Thank you so much guys.